kita nak bercerita tentang kewangan 2021. Apakah perancangan kita? Terus saja saya kenalkan tetamu istimewa kami di studio, Perunding Kewangan Tuan Syamsuddin Kadir, yang pernah juga kita bawakan di Malaysia hari ini, bercerita juga tentang kewangan kecemasan ya pada ketika itu. Okey, melibatkan kewangan 2021. Kita tahu hari ini pun bagi mereka yang kategori pertama yang telah pun memohon Aisynar contohnya ya, bantuan akan dihulurkan. Pada hari ini keputusan telah pun diberikan bagi mereka yang dah dapat keuangan, dapat bantuan dan sebagainya, ada duit sedikit. Apakah perancangan yang terbaik? Adakah untuk dilaburkan? Adakah untuk dimulakan perniagaan? Atau bagaimana? Okey, secara asasnya kita tengok situasi kita lah. Ada orang yang dah kedua-dua suami dan isteri dah kehilangan pekerjaan. Yang itu mungkin dia ada dua option, sama ada nak guna untuk kos sara hidup bulanan, bukan kos sara gaya, kos sara je. Maksudnya untuk beli beras dan sebagainya, ataupun mungkin ada yang baru terjejah separuh, cuma nak mengembangkan balik sumber pendapatan. Ya. Jadi mungkin boleh digunakan. Cuma bila bisnes kena tahu juga tadi, kajian menunjukkan 90% orang yang menceburi bisnes ni akan lingkup dalam masa 3 tahun pertama. Ada yang lingkup seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Tapi macam tadi yang meniaga sandwich, tak apa, modal dia tak besar. Jadi kalau ambil Aisynar ni, kalau boleh jangan guna untuk peralatan lah. Jadi guna apa yang ada di tangan. Apa yang dekat rumah, kalau nak masak nasi lemak pun guna yang di rumah. Jadi duit macam tu Aisynar dan sebagainya, kita guna untuk beli bahan mentah untuk berniaga je. Jadi maknanya kena minimalkan. Ataupun boleh letakkan juga duit Aisynar tu, kalau kita tak perlu, dalam pelaburan-pelaburan yang ada di Malaysia. Sama ada yang modal dijamin, ataupun kalau modal tak dijamin, yang risiko dia rendah lah. Baik. Itu untuk menjana pendapatan. Keadaan sekarang ni yang kritikal adalah semua orang yang berada di rumah. Contohnya mungkin ada pasangan yang dibuang kerja, anak-anak pun berada di rumah. Anak-anak punya permintaan ini tidak dapat ditolak oleh ibu bapa. Nak makan ni, nak makan tu kan. Lainlah dengan keadaannya kalau anak-anak berada di nursery dan sebagainya. Ada juga anak yang mungkin demand dia lebih tinggi sikit, minta gadget yang terkini kan. Itu juga mungkin tidak dapat lari daripada perancangan kewangan ibu bapa. Apa nasihat daripada tuan? Okey, satu daripadanya adalah apabila nak beli gadget pun kita tengok dulu kemampuan kita, bukan layan. Sebab ada kes, bukan saya Aisynar, ambil duit EPF umur 55, keluarkan dan dia beli gadget yang mewah. Dan baru 2 bulan je, dan dengan dah tak ada duit dah. Ya, jadi sebagai ibu bapa, kita kena discuss dengan anak kita jugalah, dan dari segi status kewangan kita. Sebab kalau kita layan, memang budak ni dia akan memancing emosi ibu bapanya. Dalam keadaan buat tak nak makan pagi. Ada setengah ibu bapa ni termakan emosi tu yang dipancing oleh anak. Itu yang jadi kita tersilap langkah lah. Jadi sebenarnya nak beli telefon ada banyak. Kita rujuk balik saudara mara kita yang bagi gadget ke anak. Baru kita boleh buat comparison dan boleh bagi nasihat yang lebih bagus. Tanya dia, macam mana kau boleh bagi anak kau pakai gadget yang murah je? Apa yang kau sebut? Yang tu kita boleh gunakan. Kita juga nak kongsikan kepada anda, mungkin ada 2 tujuannya. Satu tujuan untuk bermain, satu lagi tujuan memang betul-betul keperluan gadget ni sekarang kan. Kita tidak dapat menafikan segala pembelajaran adalah dalam talian dan sebagainya. Ayo kita saksikan individu ini bagaimana dapat mampu memberikan gadget kepada anak-anaknya dengan satu keadaan yang sempurna. Ayo kita saksikan. Disebabkan keadaan pandemik COVID-19, pelajar diarahkan untuk membuat kelas online di rumah. Saya mempunyai 3 orang anak yang masih bersekolah dengan penggunaan sebuah laptop dan sebuah telefon bimbit. Memang memberi kesukaran untuk mereka menumpukan sepenuh perhatian, di mana ada kalanya saya perlu berada di luar dan membawa telefon saya. Cabaran yang kami ada sekarang ni disebabkan tidak mempunyai gadget yang cukup, jadi mengganggu pembelajaran mereka di rumah. Cabaran yang dapat saya atasi, dia ada Microsoft Teams dan cikgu akan downloadkan soalan-soalan di dalam Microsoft Teams, dan kita kena ada inisiatif sendiri untuk printkan semua kertas kerja itulah. Pembelajaran di rumah dengan berada di sekolah adalah sama sekali tidak sama. Jadi disebabkan cuma saya seorang saya bekerja, disebabkan keadaan suami saya yang tidak sihat untuk keluar bekerja, jadi insya-Allah kami akan cuba sedaya upaya untuk menyimpan sebanyak mana yang boleh, di mana pembelajaran itu kita gunakan mana yang memerlukan sahaja. Saya akan cuba allocatekan 30% daripada pendapatan yang saya terima untuk disimpan untuk kecemasan. Sebagai contoh, sekiranya saya ada collection untuk RM1,000 dalam seminggu, saya akan cuba menyimpan RM300.
Yang RM700 itu untuk perbelanjaan harian, untuk makan anak-anak, duit minyak kereta, belanja pergi sekolah, pembelian barang-barang untuk di rumah. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk berjimat cermat dan menyimpan untuk tahun 2021. Cukup menarik bila dikongsikan peratusan yang diambil daripada pendapatan. 30% yang diambil daripada pendapatan untuk kecemasan. Nasihat daripada Tuan sendiri, adakah itu antara yang perlu kita lakukan untuk mengambil peratusan daripada pendapatan untuk simpanan kita? Okey, saya rasa kalau tengok satu dunia ni, pakar-pakar mengatakan 30% untuk kita ambil. Jadi itu untuk sebahagiannya lah untuk tabung kecemasan yang macam COVID ni, dan sebahagiannya lah untuk masa depan kita. Masa depan ni maksudnya apabila kita letak di pelaburan-pelaburan yang insya-Allah menguntungkan, dividen dia nanti boleh membiayai kehidupan kita. Contohnya gaji ni sebenarnya untuk pakai kereta biasa je. Tapi kalau nak pakai kereta yang lebih luar biasa, guna duit dividen, duit yang 30% yang kita ambil awal, yang beranak tu. Ramai orang yang jadi sakit musim COVID ni, setakat saya mantau, dia membeli kereta impian menggunakan duit gaji. Itu yang jadi sakit. Rumah pun dia beli rumah besar menggunakan duit gaji. Sepatutnya tak disentuh duit itu. Tak boleh, duit gaji untuk beli rumah biasa je. Rumah sara hidup. Kereta sara hidup, handphone sara hidup. Kalau nak beli handphone lebih pada 1,000, mesti guna duit dividen. Kalau kita sekarang beli telefon yang 1,000 tu guna duit gaji, itu makna kita dah bermasalah. Okey, untuk bagi lebih jelas dan lebih kita faham supaya dekat dengan kita, kerana untuk membezakan keperluan dan juga kehendak itu kini, dan segalanya sudah berbeza dengan keadaan normal baharu ini. Kadang-kadang yang kehendak pun dah jadi keperluan. Nasihat daripada Tuan sendiri. Satu benda macam contoh kita ambil satu kalau dari segi handphone lah. Kalau kita beli telefon yang harga 400, WhatsApp pun ada. Beli yang 1,000 pun ada. Adakah kita hantar WhatsApp guna telefon 400 ni lambat sampai? Dia bergantung pada internet punya kelajuan. Bukannya telefon. Jadi yang 400 itu adalah keperluan, 1,000 tu jadi kehendak. Cuma untuk anak kita pun kita kena tengok. Kalau untuk anak-anak sekolah kan kena belajar online sekarang. Dia ada package-package yang kita kena study, yang kita boleh combine, kita boleh pas-pas dia punya internet tu untuk anak-anak. Bukan setiap satu-satu. Yang ni memang kita kena cari. Di market ada apa yang terbaik sekarang. Apa yang terbaik tahun lepas mungkin tak sama musim COVID ni. So jadi sebenarnya kita kena mencari tu. Jangan buat keputusan terburu-buru. Nak beli apa kalau kita rasa kita tak tahu ini kehendak ke keperluan. Kita masuk dulu tempat tu. Balik di rumah duduk 2 hari, tengok perlu lagi tak benda tu. Kalau kita kalau terfikir lagi, dia mungkin duduk dalam kategori yang kita perlu dah. Tapi kalau lepas 2 hari dah tak ingat dah pasal tu, itu barang kehendak. Sebenarnya kehendak sahaja. Okey, itu dia penjelasan yang cukup padat. Kita harapkan penjelasan dan juga perkongsian ini anda dapat ambil iktibar, anda dapat ambil sedikit sebanyak tips yang dikongsikan supaya kita dapat merencanakan kewangan 2021 dengan lebih baik lagi.